Kadang-kadang kita tengok orang ambil uduk tu, Allahu Akbar, sampai lencun, basuh muka. Sagi dia kata, bawah ni tak kena ni, ambil pula. Tepi telinga tak kena, ambil pula. Ni bawah dagu tak kena, ambil pula. Duk ambil saja aku tu, pucat muka. Biru. Muka elok-elok jadi biru. Orang kata, sebab apa orang kena sampuk ke apa? Tak, ambil uduk. Allah. Kita minum air, dahaga sangat, kita minum. Buak, minum. Sampai habis air ni. Makruh minum air aku tu. Nabi tak suka. Jangan minum air macam unta minum air. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan malam ni insya-Allah kuliah kita yang pertama setelah kita tangguhkan beberapa ketika untuk penyakit COVID yang menular baru ni, dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan semua orang yang dijangkiti oleh penyakit ni, dan juga Allah putuskan terus rantaian yang melanda beberapa negara lah, termasuk beberapa negeri di kawasan kita nanti ni insya-Allah. Tentu ada kita masuk Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada hadis yang ke-17. Waham berhadas di dalam sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, waham berhadas di dalam hadis. Kitab ni tuan-tuan adalah karangan Ibnu Abi Jamrah yang diringkaskanlah daripada Sahih Bukhari, yang diringkaskan oleh Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi. Masuk hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-17, An Abbad ibn Tamimin anna ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi as-salah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan aw yajida rihan. Daripada Sayyidina Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu, daripada bapa saudaranya katanya, telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang diwahamkan kepadanya. Waham ni maksudnya dia rasa macam ragu-ragu atau dia rasa macam was-was. Apa yang dia was-was tu? Bahwasanya ia mendapati akan sesuatu di dalam sembahyang, maka Nabi SAW bersabda, janganlah ia berpindah atau janganlah ia berpaling sehingga ia mendengar suara atau mendapati angin yang keluar. Baik, kisah hadis pada malam ini adalah berkaitan dengan yang kebiasaannya dan selalunya berlaku kepada semua di kalangan kita hari ini. Apa dia? Adalah was-was. Seorang lelaki dia mai pada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya rasa, saya tak tahu, rasa macam kentut buang angin, tapi rasa macam tak buang angin. Saya jadi rasa macam
kurang selesa dalam keadaan tu masa nak semayang tu. Semayang saya sah ke, semayang saya tak sah ke, yang tu kira angin yang boleh batalkan wuduk ke, atau angin tu macam mana? Itu tanya seorang lelaki tu. Maka Nabi SAW memberi satu jawapan yang jelas. Apa kata Nabi SAW? La yantafil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalaulah kamu rasa macam tu dalam keadaan suasana macam tu, kamu pastikan dua benda. Kalau ada dua benda ni, maka kamu boleh keluar atau boleh berhenti ke sembahyang. Apa dia? Satu, kamu dengar suara. Maknanya angin tu ada suara dia. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan untuk kentut ni lah. Buang angin. Satu, kentut kalau berbunyi kita panggil duratun. Dhat, ra, alif, ta. Duratun maksud dia angin yang berbunyi, kentut yang ada bunyi lah. Dan yang kedua nama dia adalah fusa. Fa, sin, alif, hamzah. Fusa ni maksud dia apa? Fusa ni angin juga, kentut juga, tapi yang dia ada tanpa bunyi. Bunyi perkataan tu pun kita boleh nampak dah dia punya hebat bahasa tu. Dia menunjukkan durat dengan fusa tu bunyi macam angin macam tu je. Maka Nabi SAW sebut, kalau hang dengar betul-betul angin tu keluar daripada tempat keluar tu, punggung tu, maka betul lah hang kena berhenti sembahyang. Au yajidu rihan, atau bau, suara tak ada, ni apa bunyi tak ada, cuma dia bau saja, maknanya orang tu dah kentut lah. Kalau confirm dua benda ni berlaku, baru kita berhenti sembahyang kita. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita sembahyang, dia bunyi angin tapi dia tak keluar. Kadang-kadang dia bunyi angin dalam perut. Mungkin kita baru makan, mungkin kita adalah angin-angin apa ke dalam perut ke apa duk bunyi, tapi dia bukan keluar dekat kawasan hak punggung kita tu, hak biasa kita keluar angin tu, tak. Dia keluar dalam perut. Maka dalam perut atau kita rasa macam kentut macam tu dia tak batal sembahyang kita. Nak confirm apa dia? Sebab apa? Kebiasaannya benda ni berlaku, dia jadi mainan syaitan. Syaitan ni dia pandai. Dia buat macam ni, dia kata kentut kot, tak kentut kot. Sembahyang hang tak batal lah, apalah. Dia main kita sampai kita rasa macam sepanjang sembahyang zuhur kita 4 rakaat, kita tak fokus dah ke sembahyang, duk fokus sembahyang kita. Ustaz ajak apa dulu, ustaz mana ajak, aku pernah dengar ke apa ke, dia duk main nak tu je sampai habis 4 rakaat, jadi kita jadi was-was. Maka syaitan tu dalam kategori berjaya kalau dia buat macam tu. Sebab tu Nabi SAW nak potong perasaan was-was tu, dia potong. Hang clarify benda tu, clear cut. Apa dia? Sama ada hang dengar bunyi dia, ataupun hang dengar suara, dengar bau dia. Dengar bau pula. Ataupun hang bau lah. Bau ataupun dengar suara. Dua tu okey. Memang betul, boleh batal. Selain pada tu, jangan. Kerana syaitan ni tuan-tuan, dia bukan was-was dalam semayang je. Dia akan try semua benda. Kadang dia try masa wuduk, kadang dia try masa mandi wajib. Dia akan ambil peluang pada orang-orang yang dia tak fokus sangat, orang yang layan syaitan ni. Kadang-kadang kita tengok orang ambil wuduk tu, Allahu Akbar, sampai lencun, basuh muka. Sagi dia kata, bawah ni tak kena ni, ambil pula. Tepi telinga tak kena, ambil pula. Ni bawah dagu tak kena, ambil pula. Duk ambil saja aku tu. Pucat muka. Biru. Muka elok-elok jadi biru. Orang kata, sebab apa orang kena sampuk ke apa? Tak, ambil uduk. Allah. Ulama salaf dulu betul tuan-tuan, muka pucat ambil uduk. Sebab apa? Dia takut. Ali bin Imam Zainul Abidin, cucu pada Sayyidina Ali, cicit Sayyidina Ali. Dia masa dia ambil uduk, muka dia pucat. Orang tanya dia, wahai imam, sebab apa muka pucat ni? Dia kata, hang tak tahu ke, sat lagi lepas ambil uduk ni kita nak berdiri depan Allah, nak munajat dengan Allah ni. Aku rasa takut sangat nak munajat dengan Allah. Aku seriau. Orang Pulau Pinang kata, nak munajat dengan Allah. Tak apalah tu pucat sebab apa? Pucat memang dia khauf dengan Allah Ta'ala, takut dengan Allah. Khasyatullah, ketakutan pada Allah tu ada. Tapi yang ni pucat juga, bukan takut pada Allah saja. Apabila elektrik tak tahu buat apa, kebum kebam. Hak naya siapa? Kawan duduk tepi.
Kita duduk tepi dia dengan kita lencun. Dia bukan ambil sembahyang, dia geram kat ayak ke apa tak tahu. Kemam dia orang. Kita baru kumuk je baju basah. Tak basuh muka lagi. Tunggu dia habis basuh muka, memang kita boleh perah baju kita. Terus pergi dobi. Sebab lencun sangat. Siapa punya kerja tu? Syaitan buat kerja. Saya ajak tuan-tuan, macam mana? Salah satu tips dia apa dia? Jangan layan. Kalau syaitan mai dia bisik kita, belakang siku hang tak kena. Masa hang ambil tu dekat dahi tak kena. Kat kaki hang tumit tak kena. Padahal kita basuh elok dah. Tangan kita tuan-tuan, kulit kawasan sini ni dia memang cepat kering. Kalau tuan-tuan basahkan tangan kita, kalau tuan-tuan tunggu saja, contohnya kita ambil uduk basuh tangan, nanti masa kita nak basuh kaki, kawasan sini ni seolah-olah dia macam dah kering dah. Sebab kawasan sini tak sama dengan kulit sini. Kulit sini dia takung ayak sikit, dia jenis licin sini ni. Jadi syaitan dia kata, tengok, sini tak kena, tengok. Kawasan lain basah, ambil pula sekali lagi. Ambil pula sekali lagi. Syaitan tipu lah. Kalau syaitan mai, saya habaq kat tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan nak jawab kat dia. Tuan-tuan kata apa? Bila kita ambil uduk, syaitan kata, tang ni tak kena. Tuan-tuan kata balik dekat syaitan, memang hari ni aku saja tak bagi kena tang ni. Kata dia itu balik. Hari ni memang aku ambil passion, aku ambil uduk passion baru. Aku baru mengaji. Tang ni memang aku takkan bagi kena ya. 4 kali syaitan buat, tuan-tuan buat, syaitan tibelah. Dia kata, dia ni tak makan saman dia ni. Leceh aku duduk kawan dia ni. Aku pula was-was. Syaitan pula kena kita. Ulama macam tu dia tak layan. Sebab apa? Sebab dia tahu lah tu mainan syaitan. Kita ambil uduk sempurna tu, cukup dah, okey. Melainkan memang betul kita tak basuh tangan. Tak basah langsung tangan. Langsung tak basah. Kita lupa. Lepas tu kita kata kat syaitan, memang aku ambil passion baru. Syaitan kata aku tak kata apa pun, memang tak ambil uduk betul kan. Yang tu jangan berpula syaitan. Tak tu memang kita tak betul. Kalau betulnya ambil dulu baru. Kadang dia main. Yang tu bila ambil uduk. Kalau mandi wajib, Allahu Akbar tuan-tuan, tak keluar. Sebab apa? Lama sangat mandi tu. Mandi. Balik rumah pak mentua. Minggu tu cuti sekolah ke apa, ambil cuti ke apa, balik rumah pak mentua. Pagi mandi wajib lah. Pagi hari Jumaat mandi wajib. Ke apa dia masuk tandas? 4:30 pagi masuk tandas. Kebung kebang mandi. Pukul 5 tak habis. 5:15 tak habis. 5:45 tak habis. Tandas ada satu. Pak mentua nak mandi wajib ke? Pak mentua nak mandi wajib ke? Pak mentua Tok Imam, satgi nak azan dah pukul 6. Kata dia ni tak keluar lagi, ketuk pintu. Mat oi, dah habis dah kah kami nak ambil uduk ni? Pak mentua pun cover kak lah. Kami nak ambil uduk ni, boleh dah kah? Dah habis dah kah? Dok lagi. Dia ni buat apa? Dia pun dengar, bertelinga dengar kat tandas dia. Usolli tu Nawaitu Saumarodin. Memanglah lambat. Tak tahu dia buat apa dah tandas tu. 7:40 baru keluar. Dia kalau balik mai rumah menantu kalau balik, pak mentua ni memang risau. Mengkaren dengan bilayak memang habis terus saja tu. Karen dah habis kak, heater buka. Yang seronoknya ni siapa dia? Syaitan lah, dia seronok sangat kalau kita duk buat gitu. Dah habis, kadang-kadang dia tak berjaya buat dekat mandi wajib tu. Mandi wajib lagi lah tuan-tuan. Dia kata dekat pelipat paha hang tak kena. Dekat kawasan punggung kat belakang ni tak kena ayak. Dekat celah ketiak tak kena ayak. Mandi pula. Yang kadang-kadang orang confuse tu, ayak tu bila kena tu, kita niat lah. Tak mesti ayak tu seiring dengan kepala kita. Tak. Buka ayak, biar ayak tu mengalir di badan kita. Ayak tu dah kena, kita niatlah nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'al badani fardan alayya lillahi ta'ala. Saya tak ingat saya bahasa Arab, saya ingat saya sekolah konvent saya biasa ya dulu. Niat bahasa Melayu tak apa. Saja aku niat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Boleh dah. Bila kita niat tu, tak mesti ayak tu kena serentak dengan apa? Dengan kepala kita tu. Masa kita buka ayak tu turun. Nawaitu sedia duk nawaitu dah tak payah. Bagi dia turun jalan ke tu, baru niat tak apa. Jenuh lah.
Tak, dia kata niat ni ustaz, dia kena muqaranah. Bukan, tu dalam sembahyang je. Hatu bagi jalan dulu ayat tak apa. Sebab kita payah nak bagi sama tu susah. Orang yang tak mengaji, syaitan dia pandai lah. Dia tipu. Macam tuan-tuan tak apalah. Tuan-tuannya level, tuan-tuan tipu syaitan pula. Level tuan-tuan ni, muka hak bertakwa ni kan. Hebat dah. Tak lepas di wuduk, dia main kacau di mana? Dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia kacau. Usolli. Duk usolli saja tak boleh. Habis usolli dah. Allahu Akbar tak boleh. Allah. Tak, dia tak masuk. Apa yang tak masuk dia tahu. Dia sembahyang. Tak. 13 kali doa lagi lalai MBPP tembak. Ingat gagak gila masuk dalam masjid. Dia kacau orang sembahyang. Dia sembahyang tu tak jadi. Tak jadi. Susahnya. Kalau non muslim tuan-tuan, saja dia orang Pulau Pinang kata, dia usah kot tingkap tengok dia ni sembahyang. Oh yo, ini macam mau sembahyang ke? Banyak susah lah. Dia nak masuk Islam, dia pikir 2 kali punya payah nak sembahyang ni. Yang peliknya, tuan-tuan boleh nampak, memang betul syaitan dia bahasa kita, dia ranjau kita, dia tipu kita ni. Macam mana kita nak tahu? Tok imam rukuk dia, dandan dia boleh takbir. Daripada tadi hang try, punya teruk hang try, usolli semua tak boleh. Tok imam rukuk dia, Allahu Akbar, dandan boleh. Sebab apa hang dan boleh tadi? Sebab apa tadi tak boleh? Sebab syaitan tipu kita. Sebab tu tak salah kalau sebelum sembahyang kita nak baca qul a'udzu birabbin nas, tak salah. Sebab apa? Sebab benda tu sebelum sembahyang. Dan ataupun kita boleh baca juga ayat daripada surah Mukminun, ayat 69 ke 89, saya tak ingat, saya tak tengok Quran. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Betul? Surah Mukminun ayat yang ke-97 dan 98. Sebelum sembahyang boleh baca? Boleh? Ataupun bila-bila boleh baca? Apa dia? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, dan aku minta lindung daripada hembusan dan bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, aku minta lindung supaya dia jangan hampiri aku, jangan hadir dekat dengan aku. Boleh baca? Tak apa, sebelum sembahyang. Supaya kita ni dah teruk sangat dah, kita punya was-was tu dah jadi macam teruk sangat dah, boleh baca. Supaya kita nak elakkan syaitan ni daripada dia ganggu kita. Maka kita pun takbirlah sembahyang. Dah boleh masuk ke border takbir tu, dia kacau di Fatihah pula. Alham. Sebab ha dia tak betul, makhraj tak betul tak. Iya dia tu rakaat 4 dah. Susah nak sembahyang. Kita akan rasa susah. Siapa bagi susah? Kita sendiri yang imagine benda tu supaya dia jadi susah. Padahal Nabi SAW ajak kita sembahyang. Dia baru belajar tajwid sehingga dia jadi sembahyang tu susah untuk dia. Tuan-tuan, kita belajar tajwid, kita akan lebih selesa dan lebih tenang baca Quran. Dan orang dengar kita baca Quran, dia rasa selesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Selesa, orang dengar pun selesa, orang tak rasa susah. Tapi bila dia baca tajwid, belajar tajwid, tak tahu mungkin dia nak makharijul huruf tu dia nak tekan sangat sampai jadi susah dia tu. Sehingga kita yang duduk sebelah dia tu jadi susah juga. Dia nak takbir pun susah. Allah Akbar. Kita sampai kena sebelah, kena macam herok sikit kat dia, bagi dia tak apa abang takbir dulu, tak apa. Sila abang takbir semua dulu selesai, baru saya takbir. Sebab kita tak boleh nak takbir dengan dia. Susah tak macam tu. Kalau kita main semain jemaah nak hidup dalam masyarakat, syaitan tuan-tuan dia adalah sangat cerdik dan bijaksana.
Kadang kita pergi tandas, dia akan kata, yang ni tak boleh kencing keluar lah, tak lawas dan sebagainya, sehingga menyebabkan banyak benda. Salah satu daripada tipu daya syaitan ini adalah, di dalam sembahyang, orang akan rasa macam dia kentut atau tak kentut. Nabi SAW sebut, kalau hang rasa betul-betul angin keluar, atau hang memang bau, kata kentut tu busuk dan sebagainya, maka memang betul lah hang kentut. Kalau tidak, la yantafil au la yansarif, jangan sesekali keluar daripada semayang, jangan sesekali berpaling daripada semayang kamu, ibadat kamu, selagi mana kamu tak confirm dengan benda tu. Maka yang ni sebenarnya tuan-tuan sebahagian daripada tipu daya syaitan, dan tuan-tuan kena doa banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri pernah jumpa ramai orang yang penyakit macam ni. Bukan penyakit sangat, dia create penyakit tu. Maksud saya, dia suka layan. Saya dah habaq kat dia, hang ambil wudu, hang jalan je, hang tak payah reverse balik. Dia masuk dalam masjid, dia pergi balik ambil semayang. Dia masuk dalam masjid, tengah semayang rakaat kedua, dia lepas semayang dia pergi ambil lagi semayang. Dia layan. Kalau dia layan, syaitan dia seronok. Macam anjing lah. Anjing duk menyalak kat tepi, tuan-tuan buat bodoh, naik motor buat tak reti, dia duk kongkang buat tak reti gitu, dia belah. Tapi kalau tuan-tuan macam nak lari, tengok dia macam takut, dia syok. Oh, dia ni nak main dengan aku ni. Dia syok lah. Syaitan macam tu, kita dah layan dia. Dia rasa, dia ni boleh ke nak main-main dengan dia ni? Boring ke aku? Jadi dia jadikan kita sebagai mainan, maka ibadah kita, masa kita jadi cemui, jadi isteri nak tunggu kita dalam kereta pun jadi lambat. Anak-anak nak pergi mana-mana pun tak boleh, sebab bapak aku sembahyang Zuhur daripada pukul azan 1:30 tadi, sampai 4:30 tak habis lagi Zuhur dia. Ada tak was-was gitu? Yang terkini ni was-was takbir raya. Dia satu family semua tertidur. Raya kedua hari Sabtu tertidur semua orang. Kira apa bangun? 7.15. Letih balik kampung, jam lama sangat. Sampai-sampai 7.15 baru bangun. Bangun-bangun dia satu family semayang subuh kat rumah lah. Masjid pun lambat dah. Semayang kat rumah. Bapak jadi imam. Habis bapak dia jadi imam, bapak dia pas semayang takbir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir. Orang semua ikutlah. Lepas tu takbir lagi. Dia terlama Ustaz, sampai daripada pukul 7.15 kami semayang 7.30 sampai pukul 8 bapak kami takbir. Kami pun okey lah, tak apalah, bapak semangat. 8.30 tak habis, 9.30, 10.30 tak habis lagi. Anak-anak semua tidur lah, nerak tu dah, letih ingat dah. Sebab apa bapak dia takbir lama sangat? Sebab isteri dia pergi kat dia, abang awak tak habis lagi. Dia kata sebenarnya abang tak tahu yang panjang tu. Dia tak ingat. Ya Allahu Akbar kabira, alhamdulillah, tak ingat. Dia ulang takbir tu. Isteri dia kata, sudahlah bang, kami minta lah, abang tak payah takbir panjang pun tak apalah. Itu bukan was-was, itu merapu. Tu dia tak tahu takbir. Ada lelaki tak tahu takbir raya, tuan-tuan ingat tak ada? Butang jangan main lah. Butang baju Melayu main semayang tu ada keris. Bentuk keris, bentuk payung. Kita tengok, hebat, bentuk motor dah barunya. Kawasaki Ninja motor mantap tu. Hang suar mikrofon untuk takbir raya kan dia duduk depan, kan berjarak covid lah ni kan, jadi senang kita nak suar. Dapat kat dia nak suar sebelah tak boleh, dinding. Kawan sebelah ni pun dia tak boleh suar kak. Budak tu baru kecil, form 1 ke tu jadi dia takbir, dia tak tahu takbir, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia buat macam CD calak tu. Tengok ke kopiah kemas dah, tinggi macam chef. Takbir gagal. Tu buat malu company gitu lah. Laki kena tahu lah, kena tahu azan, kena tahu doa. Kalau panjang macam Syekh Sudais tu, korang-korang tahu lah doa. Ni doa saya tak tahu, doa apa saya tak tahu. Hari-hari semayang kan, bagi belajar sikit lah benda-benda mudah-mudah ke tu. Bukan panjang lah. Tuan-tuan pergi tahlil kan, Al-Fatihah kuat, lepas tu Qul Huwallah kuat, ayat kursi kuat, lillahi ma fis sama tu imam seorang. Alin sengap, tak tahu lillahi ma fis sama, amanar rasul la yukallifullah, semua tak tahu. Lain semua dia duduk diam, last ke dia tiba champion, tahu mana la ilaha illallah. Tang tu dia muncul balik
Tu jenis geng tahlil kapal selam. Mula-mula dia ada, lepas tu dia selam, lepas tu ujung dia main balik. Hadis yang berikutnya, kencing, istinja dan minum. Ana Abi Qatadah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina." Daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kencing salah seorang daripada kamu, maka janganlah ia memegang akan kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah ia beristinja dengan tangan kanannya, dan janganlah ia bernafas di dalam bejana minum yang diminumnya dengan bernafas. Ada 3 yang Nabi SAW ajak pada kita atas nama adab. Apa dia? Apabila kamu pergi tandas, jangan salah seorang daripada kamu memegang kemaluan dia atau zakar dia dengan tangan kanan dia. Yang kedua, jangan beristinja dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, jangan bernafas di dalam air. Ketiga-tiga itu adalah sunat kita buat. Maknanya sunat kita kalau nak pegang zakar, kalau nak pegang tangan kiri. Kalau kita nak istinja, sunat guna tangan kiri. Sunat juga tidak bernafas di dalam tu. Dan perbuatan tu kalau kita buat, hukum dia la di situ tu la yang haram ke makruh ke? Kata ulama, Nabi halang tu merujuk kepada perbuatan tu, nama dia adalah makruh. Perbuatan tu makruh. Maknanya kalau kita pergi tanda, kalau kita kencing, maka pegang zakar atau kemaluan dengan tangan kiri. Sebab kebiasaannya tangan kanan ni kita guna untuk buat benda yang baik-baik. Imam Nawawi dalam Al-Azkar, tuan-tuan kena tengok bab berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah, sebut kata Nabi suka yuhibbut tayammuna fi kulli syai'. Nabi suka menganankan semua benda. Dalam tu Imam Nawawi senarai lebih kurang ada 15 benda yang kita kena buat kena buat kanan. Antaranya pakai kasut kanan. Antaranya dia letak dalam tu sikat rambut. Antaranya pakai baju mula dengan tangan kanan. Antaranya pakai seluar. Antaranya nak cukur misai ke, nak cukur apa-apa ke kat badan kita tu, utamakan belah kanan dulu. Nak pergi kedai gunting rambut, contohnya kita ada kedai gunting rambut, kita nak gunting rambut orang, mulakan belah kanan dulu. Apa-apa benda yang baik kita mula belah kanan. Adapun benda-benda yang tak baik, contohnya istinja, contohnya masa kita habaq ni, pegang kemaluan kita masa kita pergi tandas zakar, pegang di tangan kiri, semua tak elok tu buat tangan kiri. Kalau benda elok kita buat belah kanan. Termasuk dengan kaki lah, nak masuk tempat mana-mana pun kita guna belah kanan. Contohnya masuk masjid, masuk rumah kita. Kalau kita nak masuk tempat-tempat tak elok, contohnya kita masuk spot toto, kan? Kalau kita masuk spot toto dalam macam itu, masuk kaki apa? Kaki kiri. Kata Ustaz, kami tak masuk lah spot toto, kami muka geng bertakwa. Masuk bukan mesti main. Kalau masuk mesti main ke tak? Tonton jalan kat situ, kereta kita kat situ, ambil kunci kereta, cuih, kunci kereta masuk dalam kedai tu. Ambil ke tak ambil? Tak boleh. Kami geng masjid, kami tak masuk spot toto. Memanglah bukan nak main kunci kereta, takkan tak ambil. Takkan nak suruh dia tu ambil, tolong Ustaz, ambil kunci kereta buat teruk pula. Masuklah ambil. Masa masuk tu kaki kiri. Kita pegawai Jabatan Agama, nak buat serbuan, masuk kaki apa? Kaki kiri. Kalau kita masuk pub, pusat judi, atau kita masuk ni apa, kelab malam, kaki apa? Kaki kiri lah, sebab benda tu tempat elok, pusat pelacuran dan sebagainya. Kami tak masuk Ustaz pelacuran. Memanglah kita tak masuk. Siapa yang masuk? Pegawai-pegawai yang buat siasatan dan serbuan. Malam tu daripada Ops Noda polis buat. Kena pergi mana? Kena pergi dekat kelab malam mana-mana kat Tanjung tu, kena masuk.
Jadi kita ketua pegawai operasi dengan jabatan agama malam tu nak pergi tengok siapa orang Islam minum arak dalam tu apa semua satu tim depa pergi ramai-ramai gitu dengan immigration lah apa semua kau ada warga negara asing nak pergi check depa nak tangkap apa semua. Memang lengkap sekali dengan 999. TV3, TV9 semua pergi sekali. Jadi kita nak masuk dalam tu kaki kiri. Kita pegawai polis berbalas tembakan dengan orang jahat. Orang jahat tu berhenti kereta dia lari masuk dalam pub. Kita kena hambat tak? Kita kena hambat lah. Kita kata, hai, tak boleh masuk dalam pub. Siapa masuk dalam tu, selamat dia. Tak boleh. Masuklah, nak hambat pencuri, tujuan dia. Tak apa. Ada sebab. Jadi tempat kiri masuk, tempat tak elok masuk kaki kiri. Sama macam tangan. Nak buat benda baik, tangan kanan. Benda tak baik maksud dia istinja dan sebagainya. Yang kedua istinja. Melainkan tangan kita luka, patah, ada sakit, ada cucuk jarum, hospital dan sebagainya. Tak boleh gerak-gerak, nanti sakit sangat. Kaki tangan kiri ni contoh. Okey, kita buat tangan kanan dan sebagainya. Ketika sakit dia itu dimaafkanlah. Tapi bila kita dah sembuh semua, kita guna ni. Dan yang ketiga, Nabi SAW ajak kita, jangan bernafas di dalam air. Sebab apa Nabi duk cerita elok-elok pasal pi tanda, kemudian Nabi cerita pasal istinja, kemudian Nabi cerita pasal minum air pula. Macam tak teli. Satu ulama bagi tahu itu himpunan adab. Semua-semua tu adalah atas nama adab. Yang kedua, kebiasaannya apabila orang dah pi tandas apa semua benda ni, orang akan ambil wuduk. Itu budaya orang mukmin. Sebab apa? Bila kita pi tandas, wuduk kita batal. Bila wuduk kita batal, mukmin dan muslim dia kalau boleh sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Jadi bila Nabi habaq kita orang tu dah pergi tandas dah, ada kencing dah, pergi istinja semua dah, kemudian dia minum air. Sebab apa minum air? Kan Nabi SAW apabila Nabi dah kan Nabi ambil air tu bukan dalam macam kita pipe ni. Nabi ambil dalam bekas wuduk tu. Dah ambil wuduk, last sekali balance wuduk tu Nabi akan minum balance wuduk yang sikit tu. Tapi bila kita nak minum air tuan-tuan, ni bekas kita, jangan nafas di dalam. Kalau ada air lah. Sekarang tak ada air, saya bagi contoh. Tuan-tuan nak minum air ni bila kita minum tu dalam Syama'il sebut, hadis Nabi SAW macam mana Nabi minum air? 3 kali. Nabi sangat suka, Riyadhus Salihin, Nabi sangat suka orang yang apabila dia makan atau minum, setiap suapan, luqmah, dia punya suapan dan minuman dia makan dan minum dan sebut bismillah, dah habis dia kata alhamdulillah. Maka nak minum air, kita minum air macam mana? Kita minum bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ataupun permulaannya kita sebut bismillah 3 kali. Ataupun seluruh air tu kita minum dengan 3 kali teguk. Bukan sekali teguk je. Jangan minum air sekali. Contohnya, saya tutup air ni keras sikit. Kita minum air, dahaga sangat, kita minum. Buak minum. Sampai habis air ni. Makruh minum air gitu. Nabi tak suka. Jangan minum air kasyurbil ba'ir. Jangan minum air macam unta minum air. Tuan-tuan tahu unta minum air. Unta dia ada dia punya storage belakang dia tu kan. Cloud storage belakang dia tu, ada 2 cloud tu kan. Ikutlah, ada setengah unta satu, bonggol dia ada setengah 2. Jadi store belakang dia tu dia akan spare air banyak. Seminggu, 2 minggu, kadang 3 minggu duduk di padang pasir tu, dia tak payah cari air sebab dia punya storage dia siap dah dalam tu. Bila unta ni sampai ke destinasi, kebiasaannya orang yang jaga unta tu, mereka akan bawa mai baldi kat dia, letak, dia akan minum air untuk ganti balik air yang hilang daripada dia punya store dia kat belakang tu lah. Unta ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah tengok dia minum air, kita letak baldi dekat dia, unta besar, lidah dia besar lah, lebar ni, mungkin panjang ni lah kot. Dia keluar daripada air tu, kata ni baldi, ni lidah dia, kata 2 ni lidah dia kan. Dia akan minum air tu, tuan-tuan tahu, baldi tu bergerak. Kebuak, dia minum. Pocik-pocik gitu. Sebab dia terlalu dahaga. Sebab lama sangat tak jumpa air. Baldi tu jadi gitu. Kemungkinan air yang kita bagi 1/3 tu jatuh di bawah. Nabi SAW sebut pada kita, atas nama adabnya, jangan minum macam unta. Kerana dia minum tu terlalu dahaga sangat.
kalau kita nak tips hilang dahaga yang sangat elok dan betul, fa innahu arwa, kata Nabi SAW, dia lebih hilangkan dahaga. Terlalu dahaga sangat, tak kira lah beli ayat terbuka ayat apakah, jangan minum semua ayat tu sekali teguk. Biar kalau boleh ada step dia, paling kurang 3 teguk. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Yang ketiga, jangan bernafas. Saya tengok ulama minum kadang-kadang, dia minum macam mana tahu? Minum lagi. Nafas kat luar. Jangan nafas di dalam. Sambil minum air, sambil minum air, sambil nafas. Minum macam tu tak boleh. Tuan-tuan pernah tak seumur hidup kita jenis minum air, jenis bukan gelojoh, jenis dahaga sangat kita minum kan, dia akan jadi macam tajam, dia macam cucuk di tekak kita. Dia tak hilangkan dahaga, dia jadi dahaga lagi. Nabi ajak kita, kalau hampa nak minum air dengan tenang, minum air pelan-pelan, sikit-sikit berhenti, alhamdulillah. Minum sikit, berhenti, alhamdulillah. Dan dari segi saintifik pun, kalau tuan-tuan tengok, saya tengok ada artikel tu, artikel orang putih, saya pun faham tak faham macam tu lah. Dia kata karbon dioksida masuk dalam oksigen apakah, adalah dia punya kiraan sains dia tu. Hak ni Nabi habaq lama dah. Jadi bila saintis kaji, betul udara yang masuk dengan campur dengan air tu, dia adalah agak tidak baik untuk kesihatan. Maka orang yang ikut sunnah ni tuan-tuan, orang yang ikut sunnah ni, orang tu dia jadi hebat sebab apa? Sebab dia amalkan apa yang Nabi SAW ajak. Nabi ni, saya habaq, nama dia officially tak pergi sekolah. Inna nahnu ummatan ummiyah la naktubu wa la naqra. Kami umat yang ummi, kami tak tahu membaca dan menulis. Itu statement luaran. Tetapi setiap kata-kata Nabi SAW diajak oleh Allah Ta'ala direct terus. Sampai hari ni orang buat kajian tentang saintifik dalam Quran tu sangat luar biasa. Saintifik dalam hadis tu sangat luar biasa. Termasuk dalam lalat yang masuk dalam minuman yang kita rendam, sebelah dia ada syifa, sebelah dia ada racun, dikaji benar benda tu. Sampai hari ni Nabi cakap pendek ya, innamal a'malu binniyat, setiap amalan dengan niat. Cakap macam tu ya, pendek ya. Sampai hari ni tuan-tuan, ulama syarah tak habis lagi hadis tu. Beribu tahun yang kita kata Nabi SAW tak belajar, tak, Nabi tak pergi sekolah. Secara officially makna dia apa? Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada mukjizat Nabi SAW. Sebahagian daripada mukjizat. Ada sebab apa? Supaya antara yang utamanya, tak ada orang boleh mendabik dada kata aku guru pada Nabi. Orang tak boleh kata. Tak boleh kata. Alah Nabi Muhammad, siapa dia? Muhammad jadi Nabi. Dulu dah jam 4 tu aku duk cubit telinga tu, sekolah pun tak pergi. Tak ada orang boleh cakap macam tu. Jibril alaihissalam mai pada Nabi SAW ajak apa itu iman, apa itu ihsan. Innahu Jibril atakum liu'allimakum dinakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Jibril yang datang untuk ajar kamu tentang agama kamu, bukan ajar aku. Allamani rabbi fa ahsana ta'diban, addabani rabbi, Tuhan aku ajak adab pada aku. Maknanya Nabi SAW direct dapat terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak bagi tahu kata, jangan kita pelekeh. Kalau kata sunnah Nabi SAW, jangan kita pelekeh benda tu. Kita kata alah, yang ni hak Nabi buat je, tak buat pun tak apa. Jangan buat begitu. Kerana semua tu ada kesan-kesan yang baik yang Nabi SAW ajak pada kita. Semua tu sebagai panduan sampai akhir zaman, kita boleh ikut apa yang Nabi SAW ajak pada kita. Satu dua hadis yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan pada malam ni berkaitan dengan adab kita apabila ditandas dan adab kita apabila minum air. Cuma saya sebelum kita nak akhiri beberapa minit lagi nak isyak ni tuan-tuan, suka saya nak sebut satu kisah yang boleh jadi pengajaran untuk kita sebagai renungan dan kredit tambahan pada tuan-tuan yang hadir pada malam ni.
adalah kisah tentang satu orang ulama yang hebat yang nama dia adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, atau kita sebut biasanya sebagai Ibrahim An-Nakha'i. Dan yang kedua adalah anak murid dia yang bernama Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Satu ketika Imam Ibrahim An-Nakha'i dan Sulaiman Al-A'mash jalan satu jalan. Depa ni guru dia Ibrahim Nakha'i ni buta sebelah mata. Imam A'mash dia macam nak buta lah, tak apa nampak sangat dua-dua mata dia tak apa clear. Satu hari depa dua orang jalan di satu kawasan. Sampai dekat situ, guru dia Imam Ibrahim Nakha'i dia kata, "Macam nilah, hang kita sampai kat sini kita pisah. A'mash hang lalu jalan ni, aku akan lalu jalan ni. Nanti di hujung jalan kita bertemu balik. Kita elakkan diri untuk lalu di kawasan ni." Kata Imam A'mash, kalau azan saya sambung lepas azan lah. Kata Imam A'mash, dia kata tak apa, kita jalan je kot ni. Sebab apa? Sebab di kampung ni ada geng-geng yang suka kutuk kita. Mereka suka mengumpat, buta. Mereka duk cerita pasal mata tak nampak. Mereka duk suka kutuk kita. Baik, 2 minit tutup mic saya habiskan cerita ni. Ketika Imam Ibrahim An-Nakha'i jalan di jalan tu, dia kata tak, kita jangan jalan di sini. Sebab nanti ada orang kampung kat situ, mereka tu suka kutuk kita. Jadi Imam A'mash kata, "Baik lah, wahai tuan guru, mereka kutuk kita pun, kita dapat pahala free. Orang mengumpat kita boleh jana pahala kita dengan banyak." Kata guru dia Imam Ibrahim Nakha'i, dia kata, adalah lebih baik kita lalu di jalan lain. Sebab kita pun tak dapat macam ni. Kita jangan cari pahala dalam masa yang sama kita seronok kat orang lain dapat dosa. Kita dapat pahala tapi kita seronok orang lain dapat dosa. Baik kita elakkan lalu di jalan ni. Biar kita tak dapat pahala tak apa, janji orang lain jangan dosa. Maka dengar kata guru dia tu, Imam A'mash kata, "Oh, baru aku faham. Maknanya kita jangan cari pahala saja-saja, tapi dalam masa yang sama kita create dosa untuk orang." Itu sebagai satu panduan untuk kita lah, supaya kita dapat pahala. Dalam masa yang sama kita ajak didik orang supaya jangan dia terlibat dengan dosa. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada siri-siri akan datang nanti dalam hadis yang lain pula. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulih ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.